Kami akan terbitkan satu buku mengenai gangguan psikologi di bawah gangguan pemakanan. Seperti yang kita tahu, masalah gangguan pemakanan ini termasuk gangguan yang teruk dan berterusan dalam tingkah laku makanan bersama-sama dengan perasaan dan termasuk fikiran yang berganggu. Ini boleh membahayakan diri kita lebih teruk hari demi hari. Sebab kita punya tak balance, tak seimbang tubuh badan. Seperti yang kita mengkaji kajian lepas yang mendapati sehingga 5% orang yang mengalami masalah pemakanan yang biasanya bermula daripada usia remaja ataupun di awal dewasa. Kita pun tahu yang masalah ini sering berlaku terutamanya di para wanita dan terdapat beberapa jenis gangguan pemakanan ini. Saya akan menerangkan jenis-jenis gangguan pemakanan yang terdapat di dalam DSM-5, iaitu buku manual untuk psikologis. Terdapat 5 jenis, iaitu anorexia nervosa, bulimia, binge eating disorder, other specified feeding and eating disorder, and avoidant restrictive food intake. Jadi anorexia nervosa ni dia ada 2 jenis. Yang anorexia nervosa ni dia lebih kepada berlapar yang berpanjangan. Jadi yang bulimia ni pula dia terbaliklah kepada anorexia, sebab yang bulimia ni pula dia bila dia makan dia akan mengeluarkan balik segala isi makanan dia tu. Yang ketiga adalah binge eating disorder. Binge eating disorder ni dia bukanlah dalam kategori berlapar ke apa, dia makan tanpa memikirkan apa-apa. Kira dia makan je sampai kesihatan dia terganggu ke apa, dia tak kisah. Macam tu. So, yang keempat ada specified feeding and eating disorder. Dia restrictive food intake ni pula dia adalah salah satu jenis diagnosis baru yang dirasmikan oleh APA, iaitu American Psychology Association. So avoidant restrictive food intake ni dia lebih kepada hanya diet yang melampau macam tu, yang akan merosakkan dia dan memberi kesan sampingan kepada diorang punya mental ke diorang punya fizikal punya kesihatan. Jadi daripada gangguan pemakanan ini terdapat beberapa juga kesan yang akan diterangkan oleh kawan saya. Jadi kesan daripada gangguan makanan ini boleh terbagi kepada dua, iaitu kesan daripada segi fizikal dan mental. Kalau daripada segi fizikal, dia boleh menyebabkan kulit kering, jisim otot yang hilang, rambut dan kuku rapuh, juga nipis melampau. Ia juga akan menjadi masalah jantung kepada orang yang mengalami diabetes tahap jenis 2 dan serta pankreatitis. Mereka juga akan menghadapi masalah dehidrasi dan kekurangan zat makanan, tahap hormon menurun, gastroparesis iaitu perhadaman yang perlahan akibat dari sekatan dan muntah makanan yang mengganggu pengosongan perut seseorang, dan pencernaan nutrien. Juga fungsi otak yang perlahan akibat tidak mencukupi zat apabila tidak memakan yang mencukupi. Dari segi mental pula, ia akan menyebabkan daripada gangguan yang turut serta. Antara langkah yang dapat membantu untuk kita mencegah gangguan pemakanan ini dalam kalangan wanita lah utamanya, kerana wanita ni selalu sangat tidak menjaga pemakanan sebab terlalu mengikut nafsu. Okey, seperti yang kita tahu, wanita kuat sangat memakan. Macam saya jugalah suka makan itu, makan ini yang tidak sihat. Kita haruslah mengedukasi dan mengajar mereka tentang gizi seimbang. Sebagai contoh, kita boleh memberitahu beliau untuk menyusun waktu makan yang teratur, seperti makanan tengah hari, makanan pagi, makanan malam. Dan wanita yang berkejaya tidak perlu dan haruslah menghindari diet yang tidak seimbang, yang fokus pada aspek kecantikan dan standard yang terlalu tinggi. Kadang-kadang wanita ni selalu menjaga diet yang ekstrim sehingga boleh merosakkan diorang punya dalaman. Sebab apa? Sebab untuk standard kecantikan yang ada di Malaysia. Okey, akhir sekali mereka perlu mendapatkan
sokongan daripada psikologi lah. Jika anda atau ahli keluarga atau kenalan yang mengalami masalah makanan seperti ini, bolehlah berjumpa dengan profesional kesihatan untuk mendapatkan konsultasi. Sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan ini, anda bolehlah pergi membuat ujian DAS dan merujuk kepada klinik kesihatan yang berhampiran. Sekian, terima kasih.